Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, masih lagi berbicara dalam satu kerangka bicara besar, iaitu sunnatullah fil insan, iaitu peraturan alam yang Allah Ta'ala buat dalam hidup manusia. Di awal tahun hari itu saya sebut Allah berfirman, sunnatullah illati la tabdila li khalqillah. Demikianlah sunnatullah yang Allah tidak akan tukar ianya selama-lamanya. Dalam ayat yang lain, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan dapati sunnatullah itu akan berubah. Di antara sunnatullah itu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, Allah menjadikan kehidupan ini ada penyudahnya, iaitu kiamat. Namun begitu, Allah telah menetapkan ketentuan bahawa kiamat itu tidak ada siapa yang mengetahui bila ianya berlaku. Maka kita bertanya, apakah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mahu beritahu kepada kita bahawa kiamat itu bila berlaku, sedangkan dalam waktu yang sama Dia mahu kita percaya, Dia mahu kita beriman, malah ianya sebahagian daripada rukun iman itu sendiri bahawa adanya kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, cerita mengenai kiamat ini bukan cerita baru. Malah kalau dilihat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menggambarkan di antara baginda dengan kiamat itu terlalu dekat. Kata Nabi, ana wasa'ah kahatani sababatani wal wusta. Kata Nabi, aku dengan kiamat itu samalah seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Maksudnya lepas aku wafat, kiamatlah. Seolah-olah menggambarkan setelah Nabi kiamat, setelah Nabi wafat, maka berlaku kiamat. Tapi apa yang dibuat oleh umat Islam di zaman baginda, mereka tidak melihat kiamat itu dalam bentuk yang pasif. Sebaliknya, mereka membiarkan kiamat itu datang seperti yang ditakdirkan oleh Allah. Tetapi sikap mereka dalam menunggu kiamat itu adalah sikap yang proaktif. Akhirnya, orang Islam membina tamadun yang cukup besar, dan kiamat tak mari-mari lagi. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya juga mengajak tuan-tuan dan puan-puan, kita biarkanlah kiamat itu dengan tarikhnya. Tak payahlah kita duduk teka-teka. Makin kita teka, makin bengong kita. Tak payah teka. Dulu macam-macam orang kata bila masuknya tahun 2000 akan berlaku kiamat kerana perpijak alaf. Habis komputer tak boleh baca lah, macam-macam. Sekarang dah 2016, tak kiamat-kiamat juga. Kemudian masuk je 2012. Dulu masa 2012 nak datang, macam-macam orang kata, sampai Hollywood buat filem 2012. Hancur dunia. Tak kiamat juga. Sekarang orang dah letih dah cakap bab kiamat, tapi nampak macam dekat dah nak kiamat. Ikut dia lah, tuan-tuan. Tak payah cari tok bomo, tak payah cari astronot, tak payah cari kapten pilot pencing, tak payah.
nak tanya bila kiamat. Biar je lah, kerana kiamat itu pasti akan berlaku. Sebagai seorang mukmin, percaya kepada rukun iman, salah satu daripada rukun iman itu percaya adanya kiamat. Jadi biarnya mari je lah. Tapi tuan-tuan, kita tanya Nabi, apa sikap kita dalam menunggu kiamat? Apa sikap kita? Apa sikap kita? Sikap kita digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, iza taqumus saah wa fi yadikumul fasilah falyagrisha thumma taqu. Nabi kata, bila kamu dengar kiamat dah berlaku dekat bangi, utuh dah langit kat bangi, maksudnya kiamat dah berlaku dah, tapi dekat tangan kamu tu masih ada lagi benih yang belum selesai ditanam. Maka Nabi kata tanam dulu. Biar kiamat berlaku dah pun tanam dulu. Tak sempat nak hidupnya dah, tapi Nabi kata tanam dulu. Lepas tanam tu tunggulah dia mari kiamat. Jadi baginda SAW menggambarkan kepada kita sikap kita dalam menunggu kiamat. Kita jangan jadi macam orang Syiah yang menunggu Imam Mahdi, duk sedih bila Mahdi nak mari, bila Mahdi nak mari. Bila tak tahu dia mari, kita tahu ke ataupun kita pun tak tahu dia mari. Sebab ramai mengaku jadi Imam Mahdi. Berapa ramai ajaran sesat duk mengaku Mahdi. Kita pun pening nak tunggu Mahdi. Jadi yang penting, apa yang disebut dalam hadis Nabi bahawa Imam Mahdi akan datang, ya dia datanglah. Apa yang disebut dalam hadis Nabi akan berlaku kiamat, ya dia akan kiamat. Tapi yang penting, apa kita boleh buat sebelum kiamat berlaku. Sebelum kiamat berlaku tu kita nak buat apa? Apa yang kita nak buat? Jadi daripada hadis tadi, fahamlah kita bahawa sebelum kiamat itu berlaku, kita sebagai seorang Muslim perlu bersikap proaktif. Buatlah sesuatu. Kita perlu berbuat sesuatu sebelum kiamat itu datang. Perkataan kiamat itu, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang disebut dengan perkataan lain, disebut juga dengan as-sa'ah. Sa'ah tu maksudnya ketika itu, ketika berlakunya kiamat. Jadi perkataan itu kan tuan-tuan, sa'ah ataupun kiamah, kalau dilihat secara kolektif dalam hadis-hadis Nabi, kita dapati bahawa perkataan itu tidak hanya digunakan untuk kiamat dunia itu, sebaliknya ada kadang-kala diguna pada makna lain. Antara makna-makna yang dipakai ataupun digunakan perkataan tersebut untuk menjelaskan makna tersebut ada 3 makna. Pertama, perkataan sa'ah ataupun kiamat diguna kepada penyudah kepada kehidupan dunia. Adakala perkataan kiamah ataupun sa'ah itu diguna pada kematian seseorang. Bila orang tak dimati, maka dia disebut kiamat kecil. Kiamat bagi orang itu. Bagi dunia belum kiamat lagi. Dan begitu juga apabila berlakunya kerosakan sistem. Bila sistem sesuatu benda tak dirosak, maka juga dipanggil kiamat. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sebut, iza wussidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Bila kamu melantik seseorang ke sesuatu jawatan sedangkan orang itu tidak layak, maka tunggulah ketikanya. Jadi perkataan dalam hadis itu disebut as-sa'ah. Sa'ah menunjukkan kepada ketika, dan perkataan ketika itu bermaksud tunggulah saat ketika rosaknya sistem tadi. Jadi bermaksud tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, agama ingin menyatakan kepada kita bahawa bila disebut kiamat, ada kiamat dunia yang besar itu yang menandakan pengakhiran hidup dunia ini. Ada juga sa'ah ataupun kiamat membawa makna kematian seseorang secara individunya. Ada juga sa'ah ataupun kiamat dengan membawa makna rosaknya sesuatu sistem. Jadi oleh kerana sikap kita yang proaktif tadi tuan-tuan,
Maka sikap yang proaktif yang ditunjukkan oleh umat Islam sebelum ini menjadikan kiamat itu lambat lagi terasa ianya berlaku. Dan kenapa saya kata begitu, ada disebut dalam satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan berlaku kiamat. Kata Nabi, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah di atas muka bumi ini tidak ada lagi orang baik-baik. Jadi hadis itu tuan-tuan, Nabi menggunakan perkataan orang baik-baik menjadi suatu kayu ukur bahawa bila orang baik-baik tadi sudah tiada, maka kiamat pun berlaku. Jadi dengan faham di sebalik daripada ayat yang dinyatakan itu, jika orang baik-baik tu ada lagi, maka tak kiamat lagi lah. Sebab bila orang baik dah tak ada, baru kiamat berlaku. Disebut begitu. Maka para ulama ada mengulas sebelum kiamat berlaku akan datangnya angin sejuk dari arah timur menyebabkan orang baik semua mati. Bermaksud ulama itu mengakui bahawa orang baik kena mati dulu baru berlaku kiamat. Selagi ada orang baik-baik, maka kiamat itu tidak akan berlaku. Maka itu memberi faham kepada kita tuan-tuan bahawa dengan melihat bilangan jemaah yang sembahyang subuh di Taman Tun begini ramai, maka lambat lagi lah kiamat tuan-tuan. Ramai lagi orang baik ni, ramai lagi orang baik ini. Jadi oleh kerana orang baik tak diramai lagi, maka tak kiamat lagi lah. Tapi bila, saya tak tahu tuan-tuan. Mana saya tahu kiamat bila. Tapi berdasarkan hadis tadi, tidak la taqumus saah, disebut begitu, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah atas muka bumi ini ada syirarukum, orang yang jahat belaka. Jadi bila tengok pada pagi ni di Taman Tun ni, kalau pagi Ahad tu dia punya orang semayang macam semayang Jumaat penuh tuan-tuan kereta. Sampai tu imam tak boleh nak parking tuan-tuan, sebab banyak sangat kereta tuan-tuan. Jadi itu menunjukkan bahawa orang baik ramai lagi. Itu baru Taman Tun, tak tengok Ghufran lagi, tak tengok bangsa lagi. Bermaksud orang baik ramai lagi. Bila orang baik ramai lagi, maka pada saya lambat lagi lah kiamatnya. Cuma mungkin orang baik ni ramai hak tua, kiamat peribadi tu dekat adalah kan. Tapi kita kena tunggu setidak-tidaknya mati dululah yang hak baik-baik ni ada, baru berlaku kiamat. Cuma yang menjadi persoalan pada kita ialah apa indikator orang itu baik. Indikatornya apa? Kita nak panggil orang tu baik yang menjadi kayu ukur. Bila orang-orang ini tidak ada, baru berlakunya kiamat. Maka di sanalah para ulama mempunyai pandangan yang berbeza-beza dalam menentukan kayu ukur. Ada yang mengatakan orang-orang baik itu ialah ulama. Jadi kalau kita menggunakan kayu ukur orang baik itu ulama, maka sedihlah sikit, sebab memang ramai pun meninggal dunia. Selak saya 2 hari lepas, seorang tuan guru di Kedah ya meninggal dunia. Dan begitulah seterusnya. Kita lihat ulama-ulama di negara kita, di negara Arab, di negara-negara Islam itu yang adanya semuanya sudah berusia, dah tua, dan mereka pun begitu dekat masanya untuk meninggalkan kita. Kalau itulah kayu ukur orang baik ialah para ulama, maka memang dekat betul lah nak kiamat. Tapi untuk menjadikan kita lebih optimis, maka kita membesarkan sedikit dia punya kayu ukur tu. Jangan kita hanya meletakkan pada para ulama sahaja, sebab kalau kita letak para ulama memang parah. Kenapa parahnya? Pertama sekali, ulama-ulama yang ada sudah berusia, manakala golongan pelapis pula tak minat nak jadi ulama, juga tak minat. Kami duduk kat Universiti Melaya itu nak cari ganti orang macam Dr. Hai, Dr. Fauzi Draman, nak cari orang-orang yang duduk kat situ amat sukar. Jadi nak ganti itu payah.
lepas tu dah lah hak ada tak ada dah nak. Jadi makin cepatlah kiamatnya. Jadi kita cari indikator lain yang agak melegakan kita sikit. Jadi ada satu indikator daripada beberapa hadis Nabi yang menyebut tentang orang baik itu. Nabi menyebut, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum ala iyali. Nampaknya Nabi ada memberi satu indikator yang lebih luas sedikit. Nabi kata orang yang paling sempurna imannya, maksudnya orang yang paling baik pada mata Nabi, ialah orang yang akhlaknya baik dan santun sifatnya. Jadi bila kita menggunakan indikator itu, maka kita rasa kita boleh cari orang perangai baik, orang santun tingkah lakunya tadi dalam bentuk yang lebih besar dia punya sekanya tadi. Dan dalam hadis yang lain, baginda SAW juga menyebut menjadi suatu indikator untuk mengukur supaya kita boleh menangguhkan pada faham kita akan tarikh kiamat itu, di mana Rasulullah SAW menyebut, Nabi sebut khairukum anfa'akum linnas, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jika indikator itu diguna pakai untuk menentukan ada lagikah ataupun tidak orang baik-baik atas muka bumi ini, maka kita rasa kita boleh bentuk generasi itu, iaitu generasi di mana orang mukmin bersikap proaktif dengan persekitarannya. Dia proaktif dengan persekitarannya. Kalau disebut dalam bahasa Melayu, mempunyai sifat kecaknaan yang tinggi. Cakna tu bahasa Kelantan, kemudian dibakukan. Jadi begitulah. Mempunyai sifat kecaknaan yang tinggi terhadap persekitaran. Jadi bila seseorang itu mempunyai sifat kecaknaan yang tinggi terhadap persekitaran, ataupun dia responsif dengan persekitaran, bukan pasif, maka kiamat itu boleh ditangguhkan. Dengan makna bukanlah menangguh pada ilmu Allah, tapi menangguh pada makna ilmu kita, iaitu kerana baginda SAW menggambarkan akan berlakunya kiamat apabila sudah tidak ada lagi orang baik-baik. Dan bila kita mengatakan ukuran orang baik-baik itu ialah orang yang cakna, orang yang proaktif, orang yang responsif dengan persekitaran, maka kita dapati kiamat itu lewat berlaku. Seperti mana kita lihat apa yang dibentuk oleh generasi Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalaulah kita bercakap tentang kemaksiatan, tentang dosa yang ada pada hari ini, rasanya dosa-dosa yang dibuat oleh manusia pada hari ini bukanlah dosa baru. Sebaliknya dia adalah pengulangan kepada dosa tradisi. Kalau kita bercakap tentang pembunuhan, bukan hari ini orang manusia membunuh. Orang membunuh sekian lama. Cerita bunuh ni setiap negara ada muzium, tuan-tuan. Cerita bunuh, bukan hari ini orang membunuh. Lama dah orang membunuh. Kita berbicara tentang pelacuran, lama dah cerita pelacur, tuan-tuan. Kita bercakap tentang rasuah, lama dah orang makan rasuah. Kita bercakap tentang mencuri, lama dah orang mencuri. Kita bercakap tentang kerajaan menzalimi rakyatnya, cerita ni cerita lama dah, tuan-tuan. Tapi kenapa dulu tak berlaku kiamat lagi? Kerana ada orang yang cuba memperbetulkan keadaan itu. Ada di kalangan mereka yang berjaya, ada di kalangan mereka yang tidak berjaya, tetapi masih wujud orang, kelompok yang cuba membetulkan keadaan-keadaan yang tidak betul itu. Maka akhirnya keseimbangan itu wujud dan kiamat itu lambat berlaku. Kalau kita lihat, tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahawa Adam itu berdosa di dalam syurga. Adam tu buat dosa di dalam syurga.
Sedangkan syurga itu adalah tempat yang paling suci, di mana tidak mungkin akan ada suatu kedosaan yang akan berlaku dalam syurga. Tak bolehkah Adam tu dijadikan ceritanya dia buat salah, bila dia minta dengan Allah nak bersia-sia di luar syurga, lepas tu dia berdosa. Tapi Allah menggambarkan bahawa Adam itu buat dosa dalam syurga, iaitu dia makan pohon khuldi ketika mana dia duduk di dalam syurga. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa kehidupan manusia yang terpesong itu adalah suatu tabiat semula jadi manusia. Dia memang menyimpang. Oleh kerana manusia itu menyimpang secara tabiinya, maka untuk mengekalkan keseimbangan itu diwujudlah satu golongan yang cuba mengawal penyimpangan itu. Jadi tidak mungkin kita mengidamkan sebuah kehidupan orang dalam masyarakat itu tidak menyimpang. Tak mungkin kita mengidamkan begitu. Jangan tuan-tuan bayangkan apabila adanya sebuah pemerintahan negara Islam maka orang semua baik. Tak adanya tuan-tuan. Kenapa zaman Nabi masih ada rejam, masih ada mencuri? Maksudnya masih ada orang yang berbuat dosa. Tapi orang-orang yang hidup di zaman Nabi berusaha untuk memperbetulkan penyimpangan itu bersungguh-sungguh. Setiap orang dalam masyarakat Nabi itu bersifat proaktif, responsif, mengambil tindakan, menjaga sistem itu supaya kekal dan dia membawa keberkatan kepada mereka sendiri. Tapi penyimpangan itu masih wujud dalam masyarakat tadi. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, tak perlu kita berungut kerana pada hari ini kita hidup dengan dosa bertimbun-timbun dan kepelbagaian dosa yang ada mengelilingi kita, kerana apa yang kita rungut hari ini juga telah berlaku sebelum pada ini. Cuma tinggal lagi apa sikap kita. Adakah kita mengambil sikap orang pencen? Berkebetulan tuan-tuan pun pencen, iaitu OIC. Tengok je lah. Kan OIC tu kan Persatuan Negara Islam. OIC tu. Betul kan? Tengok. Tak buat apa. Jadi kalau kita tak buat apa, maka kiamat tu dekat. Sebab kita sudah tidak responsif lagi. Kita biar. Kita tengok bila kepala paik cabut dekat tandas, kita OIC. Betul kan? Kita pun masuklah WhatsApp group kita, apalah AJK masjid tak bertugas, paik rosak. Sedangkan bukan salah AJK, tapi orang yang berok tu dia tarik kepala paik. Tuan-tuan, tak salah apa. Saya tengok penyelok pintu tandas dekat Masjid Taqwa ni dah 3 generasi dah ada tuan-tuan. Orang sini makan buah rambai agaknya kot, cabut menyelok pintu tuan-tuan. Jadi benda tu tuan-tuan memang kecil, tapi responsif ke tidak kita? Jadi kalau kita bersikap lantak dia lah, maka kiamat tu tak lama. Kalau kiamat dalam bentuk sistem, tak lama lagi jatuh pintu tu tuan-tuan, kena atas kepala tuan-tuan. Tapi kalau kita responsif, kita takkan biar situasi itu berlaku. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi, bila kiamat itu berlaku, kamu jangan kisah dengan kiamat, biar dia berlaku lah. Itu kan qudratullah, takdir. Kiamat itu pasti, itu kerja dia. Seperti mana berlakunya malam, mana kita boleh sekat malam? Biar je lah dia malam. Nanti lepas lama malam, dia siang pula. Lantak pergilah dia nak malam, dia nak siang. Tapi Allah ajar kita apa sikap kita terhadap malam dan apa sikap kita terhadap siang. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Kata Allah, aku sengaja jadikan malam kerana dengan bila datangnya malam, apa benda yang kamu tak sempat selesaikan pada siang, buat malamnya. Bila aku jadikan siang pula, apa yang perkara yang tak sempat kamu buat pada waktu malam, kamu buat siangnya. Jadi orang yang aktif, yang proaktif, dia tak kisah pada malam, dia tak kisah pada siang, kerana itu ialah perkara yang pasti akan berlaku. Maka begitulah sikap orang yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kiamat itu berlaku kerana masanya pasti akan berlaku, tetapi yang perlu ditanya, apa yang perlu aku buat? Apa yang perlu aku buat? Kalau kita menjadi seperti orang Syiah yang selalu menangis menunggu Imam Mahdi, apa yang mereka buat? Ketuk dada. Oh, Mahdi.
Akhirnya jadi gitu juga, tak ada kemananya juga tuan-tuan. Jadi biarlah Mahdi itu datang dengan tugas yang dipikulkan di bahunya. Biarlah Nabi Isa itu datang dengan tugas yang dipikulkan di bahunya. Biar mereka buat kerja mereka, tapi kita juga buat apa yang perlu kita buat. Kerana baginda SAW ajar kat kita, bila berlakunya kiamat, di tangan kamu masih ada anak benih ataupun biji benih yang belum ditanam. Apa makna biji benih yang belum ditanam? Iaitu tugas yang belum selesai. Buat dulu tugas kita, kemudian tunggulah kiamat. Jadi bila kita balik ke akhirat nanti, akan ditanya apa yang kamu buat. Dan setiap kita mempunyai sikap yang proaktif dan responsif tadi, akan menjadikan sistem yang ada dalam kehidupan kita ini berjalan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, berdasarkan kepada penjelasan itu, dapatlah kita faham, jika kiamat itu ingin ditangguhkan, maka kita perlu menjadi seorang Muslim yang proaktif, responsif dan kecaknaan yang tinggi. Namun begitu tuan-tuan, untuk melaksanakan perkara tersebut, ianya memerlukan beberapa perkara. Pertama sekali, kita perlu faham apa yang ada di sekeliling kita. Kita perlu faham apa yang ada di sekeliling kita. Dan untuk memahami apa yang ada di sekeliling kita, ianya berdasarkan kepada 3 perkara. Pertama, apa kepercayaan kita. Yang kedua, apa nilai-nilai hidup yang ada pada kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita berfikir. 3 perkara tadi tuan-tuan akan membentuk kacamata yang akan kita gunakan untuk melihat sekeliling. Dulu tuan-tuan, masa saya duduk di kampung, saya selalu berkata kepada polis kampung saya, dan saya anggap dia tu sombong. Sebab polis muda kat kampung saya tu, dia pakai ribbon. Ribbon ni kan kacamata hitam. Saya kata sombong polis ni. Saya kata dia sombong. Sebab apa saya kata dia sombong? Sebab orang pakai kacamata hitam kan nampak sombong. Mungkin dia tak sombong pun, kerana dia perlu pakai sebab tengah hari silau dia pakai. Tapi kita orang kampung ni, oh sombong dia. Prejudis saya pada polis tu. Kemudian bila malam, polis tu pakai juga tolol pula. Jadi siang boleh sombong, malam boleh tolol. Sebab saya dah fikir, bila kacamata tu hitam, malam pula hitam, mungkin tak nampak. Tapi dia kata, bengok polis ni, tak nampak pun pakai kacamata hitam. Sebab masa tu saya belum ada duit nak beli ribbon. Saya tak ada duit. Bila saya duduk Kuala Lumpur, saya beli juga. Kok mahal tu lah, 300 lebih tu saya beli juga sebetulnya. Bila saya pakai, orang kata kat saya pula, oh Faisal sombong. Padahal kita tak sombong pun. Teringat balik ke polis dulu. Kesian polis tu kena kata kat saya. Sekarang giliran orang kata kat saya pula sombong. Saya tak sombong pun. Sebab silau pakai ribbon. Lepas tu bila bawa kereta malam-malam pakai ribbon juga. Orang kata tolong juga kat saya. Sedangkan ribbon tu malam dia tak gelap juga. Sebab hak beli pasar malam tu gelap lah tuan-tuan. Yang beli yang betul tu tuan-tuan. Bermaksud tuan-tuan, bila kita tengok orang, kita nilai orang, penilaian kita terhadap orang berkait rapat dengan apa yang ada dalam kepala kita. Berkait rapat apa yang ada dalam kepala kita. Kita jahil tentang sesuatu, maka prejudislah kita tentang sesuatu itu. Sejauh mana pengalaman hidup kita, maka sejauh itulah perkara tadi yang kita tengok. Jika kita iri hati dengan orang tu, baik macam mana pun orang tu buat, dia kata macam-macam lah ke dia. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, untuk melihat apa yang ada di sekeliling kita berkait rapat dengan 3 perkara. Pertama ialah iman ataupun akidah, kepercayaan kita tentang sesuatu perkara. Yang kedua, berkait rapat dengan sikap kita terhadap sesuatu perkara. Dan yang ketiga, berkait rapat dengan bagaimana cara kita berfikir. Jika tuan-tuan berfikir di mana aku dah pencing, malah dah aku nak buat, maka tuan-tuan mengambil sikap pasif lah.
Apa tunggu malaikat maut mari je, start kereta pergi masjid, tunggu. Orang ajak kita supaya responsif, tak apalah, tunggu mati je. Maka orang yang macam ini, tuan-tuan, begitulah. Apa yang berlaku di sekeliling dia, dia tak ada buat apa, tuan-tuan, sebab dia tunggu nak mati je, tuan-tuan. Seolah-olah dia mati sebelum malaikat maut mati, tuan-tuan. Dia merujuk kepada apa sikap dia. Tapi ada orang walaupun dia sudah tua, umurnya menjangkau 80 tahun, tapi dia masih aktif, masih buat itu, masih buat ini. Tubuhnya letih dah. Kadang-kadang dia cakap apa selalu apa kata tak sebab nak fikir, tuan-tuan. Dia masih aktif, tuan-tuan, sebab sikap dia tentang sesuatu perkara. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, untuk kita melihat apa yang ada di sekeliling kita berkait rapat dengan kepercayaan kita, berkait rapat dengan sikap kita, berkait rapat dengan cara kita berfikir. Ada orang dia tak suka berfikir langsung, dia suka ustaz ajar benda hak tak payah dia fikir, dia terima sambil tidur, habis kelas sedar. Ada orang macam tu. Tapi ada orang dia tak suka, kenapa dia ulang benda sama, cuba tak bagi input untuk berfikir sikit. Jadi semua benda itu, tuan-tuan, merujuk kepada apa yang ada pada kita. Samalah seperti mana bagaimana saya melihat polis di kampung saya. Oleh kerana saya tak tahu apa itu riben, bagaimana riben, apa fungsi riben, jadi saya kata polis tu sombong. Kemudian malam pula saya kata dia tolol. Tapi bila orang kampung saya yang tak tahu tu, dia tengok saya pula, dia mengulang ayat yang sama. Ustaz Faisal tu sombong, lepas tu tolol. Bini saya pun kata, abang ni mengarut sungguh, malam-malam pakai spek hitam juga. Dia tak tahu bila pakai hak hitam tu cerah lagi, tuan-tuan. Saya pun baru tahu, raya hari tu baru saya beli. Lama nak tunggu 44 tahun baru boleh beli, tuan-tuan. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan, sikap kita terhadap satu benda berkait rapat tentang apa yang kita tahu tentang benda tadi. Jadi kalau kita punya sikap, kita punya kepercayaan, cara kita berfikir begitu, maka begitulah. Maka sebab itu kita lihat orang-orang yang dalam agama yang sama, belajar di tempat yang sama, guru yang sama, tetapi cara berfikir mereka berbeza, maka mereka mempunyai sikap yang berbeza. Jadi apa yang ingin saya sebut, kita perlu faham zaman yang kita hidup ini. Selagi kita tidak faham zaman kita, maka kita tak tahu nak respon apa. Kita tak tahu nak respon apa. Seperti tuan-tuan pergi rumah besan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk jadi pegawai takbir diplomatik, tak pernah pegang cok caku, kemudian tuan-tuan pun dapatlah besan orang duduk di Felda. Tuan-tuan pergi raya rumah besan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia mencangku, dia buat tu, tuan-tuan tengok. Lepas tu isteri tuan-tuan pun cobek pohon, tolonglah sikit besan tu. Dia kata, nak tolong apa? Tak tahu, sebab tak tahu nak tolong apa. Tak tahu. Bukan tuan-tuan tak baik, tuan-tuan baik, tapi tak tahu nak tolong apa. Tolong apa tu? Sebab tuan-tuan pegang steering kapal terbang je, jadi tak tahu. Tuan-tuan tarik, pusingnya reti. Yang kawan tu kena caku, tak tahu nak tolong apa, tuan-tuan. Tak tahu nak tolong apa. Saya balik rumah mertua saya, dia tanam jagung. Kita tak reti nak tanam jagung. Tak tengok. Bini saya kata, teruk sungguh menantu tak tolong tua. Bukan tak tolong, tak tahu nak tolong apa. Jadi begitu jugalah kita dengan dunia. Apabila kita tak faham apa yang berlaku, maka akhirnya kita menjadi penonton setia. Kita tengok bila orang Islam kena pancung kepala, astagfirullahalazim. Bila Erdogan selamat, alhamdulillah. Gitu je lah. Kita tak tahu nak buat apa. Kita tak tahu nak buat apa. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, kita tak mahu menjadi seorang Muslim pasif. Sebab Muslim pasif akan menyebabkan kiamat tadi makin dekat, kerana kita tidak bersifat proaktif. Dan sifat proaktif tadilah yang boleh melambatkan berlakunya kiamat, seperti yang disebut oleh hadis Nabi dalam hadis biji benih tadi, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, seorang syekh nama dia Abdul Karim Bakar, seorang ulama Al-Azhar, menulis satu buku, tajuknya Hidup di Zaman Sekarang Adalah Sukar.
Dia kata sukar sangat hidup di zaman sekarang. Malah dia menyebut beberapa perkara, kesukaran hidup di zaman sekarang lebih payah untuk berbanding dengan hidup di zaman sebelum kita sekarang. Dia memberi 3 alasan. Kata beliau, orang zaman dulu tuan-tuan, kalau mereka ingin jadi orang baik, mereka boleh pergi duduk di satu tempat tertentu, maka di situ tak ada maksiat. Dia duduk tempat tertentu, tak ada lah maksiat kat situ. Kalau zaman dulu tuan-tuan, bila pencing-pencing macam tuan-tuan ni nak jadi orang baik, kurangkan sikit dosa, pergi cari pondok, duduk, alhamdulillah, tunggu malaikat maut je mari, betul kan? Duduk situ, selesai. Tak ada dosa dulu. Tapi sekarang tuan-tuan duduklah mana maksiat tu ada je. Sebab WhatsApp, Facebook ada manjang. Setiap masjid wifi percuma tuan-tuan. Tak sudah-sudah tengah-tengah baca halaqah Quran bulan puasa pun update lagi Facebook tuan-tuan dalam grup tu grup ni. Tuan-tuan tak boleh nak lari dari dosa tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nak lari. Jadi dulu lebih mudah lari pergi satu tempat tertentu, tak ada. Sekarang tuan-tuan pergi Mekah lebih kurang dengan Kuala Lumpur je tuan-tuan. Lebih kurang dengan Kuala Lumpur. Jadi nak jadi orang Muslim yang baik di zaman sekarang lebih payah daripada nak jadi orang Muslim baik zaman dulu. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, zaman dulu nilai-nilai jahat, cara buat jahat, teknik buat jahat, paling kurang orang jahat aja tahu. Paling kurang orang jahat aja tahu. Tapi sekarang tuan-tuan, kita yang baik ni tuan-tuan, bila tengok orang buat jahat kena tangkap, kita kata bodoh, bapa tak buat macam ni, kita pun tahu nak buat jahat tuan-tuan. Tak percaya cuba tengok CSI Miami, CSI New York, CSI New Season 3 City in One Night, cuba tengok Mind Crime dan sebagainya. Kita reti buat bom, tak ngaji fizik pun tuan-tuan. Sehingga bila orang tu kena tangkap, oh bodoh, sepatutnya dia buat gini. Okey, kita pula boleh nasihat, maksudnya kita reti buat jahat. Dulu kalau ngaji pondok tak reti dah buat jahat. Tak reti dah buat jahat, bagus gitu kan. Sekarang semua orang reti buat jahat tuan-tuan. Sebab jahat tu lebih mudah daripada nak buat baik. Dan bila benda tentang satu benda jahat itu kita tahu dan kita boleh buat, nak sabar tu lebih payah daripada kita tak tahu. Saya ingat dulu tuan-tuan, masa saya jadi tutor, saya tak pandang pun mofas tu tuan-tuan. Sebab saya tahu sedah diri saya tak ada duit nak beli kereta dekat Penchala tu, depan Masjid Ghufran tu. Saya lalu selamba je. Sekarang cukup sakit hati sebab situ jam lama, kita kena tengok kereta dia. Sakit hati tu sebab boleh buat loan untuk beli kereta tu. Kita tak nak buat loan tu sebab sakit kepala. Tapi nampak apa? Kereta tuku, hama ke hemo? Hama macam ada nampak hama tuku lah macam-macam tu. Dulu jauh sikit kereta tu ditayang, sekarang betul-betul depan Masjid Ghufran. Turun Masjid Ghufran tu kereta semua baru lah kata. Lebih sakit jiwa daripada dulu. Dulu tak ada PT, sekarang duit ada tapi tak nak beli, tu sakit jiwa. Jadi mana sebenarnya tuan-tuan, hidup di zaman sekarang lebih sukar daripada hidup zaman dulu. Maka sebab itu kalau orang zaman dulu dia kata, alang kau ni tengok kat kami dulu orang baik-baik, jangan kata begitu. Atuk pakcik hidup dulu tak macam orang sekarang. Orang ada selalu sebut, dia kata keluarga bahagia ni cuba tengok mak ayah kita, dia kahwin tu dia kekal sampai ke mati. Maka orang pun buat alasan itu tanda cinta abadi. Pada saya tak juga. Mungkin mak ayah kita nak cerah tapi tak ada pilihan, tu yang kekal gitu. Dulu mereka jadi kekal mungkin kerana tak ada pilihan tuan-tuan. Tak ada pilihan. Buktinya apabila dah tua dia tak panggil dah darling suami dia, dia panggil ayah dia tu. Nama pun nampak dah gambar tak sayang tuan-tuan. Ayah dia tu, tok dia tu panggil tok, panggillah bang, ling. Dia tak panggil sebab tak ada apa dah. Bila cucu datang dia tak tidur dengan suami, dia cucu dengan tidur dengan cucu 2 minggu. Suami tu putih mata-mata mari duk buah makan nasi lemak kat sini tuan-tuan, dia cerita. Tak semesti bila mereka tak bercerai itu mereka bahagia. Saya tak nampak mereka bahagia. Tapi zaman sekarang tuan-tuan sukar untuk mengekalkan sebuah rumah tangga. Sebab bila balik raya ada reunion. Cinta lama berputik kembali masa form 4, form 5.
Lepas tu SMS, akses. Kalau bercerai pun masih ada kerja boleh. Payah tuan-tuan. Jadi sebab itu zaman yang melingkungi kita tidak zaman seperti yang ada dulu. Mungkin dulu payah kerana tak ada kenderaan. Mungkin payah benda tu. Mungkin dulu payah kerana tak ada electricity. Yang tu mungkin betul. Tapi dalam nak jadi orang baik zaman dulu lebih mudah, tuan-tuan. Lebih mudah, tuan-tuan. Kami duduk di Akademi Islam Mesti Melaya itu, antara subjek wajib pelajar kena luluh ialah hafal Quran. Dan nak jadi ustaz kena hafal lah. Saya belajar di Mesir, nak dapat degree kena hafal 8 juzuk. Tak ada masalah apa pun. Tapi anak murid saya dekat Mesti Melaya kena hafal 1 juzuk. Ada yang gagal keluar, tak dapat degree kerana tak boleh nak hafal 1 juzuk 4 tahun. Kenapa jadi begitu? Maka dia buat kajian, memang payah nak hafal Quran sebab duduk di Mesti Melaya tengah Kuala Lumpur. Ada ni orang Kelantan panggil banyak hala, banyak hatu. Nak hafal cukup payah. Sebab itu tuan-tuan periksa mengenai syahadah tahfiz Quran 10-15 tahun dulu nak jadi orang bergelar hafiz Quran kena baca dengan ingatan satu hari kena khatam 30 juzuk. Boleh je buat. Saya buat dululah 17 tahun dulu saya pernah hafal Quran. Sekarang banyak lupa kot. Boleh je buat. Tapi sekarang tuan-tuan nak dapat CJ hafal Quran dah tak ada dah macam tu. Dia tebuk-tebuk sebab kalau buat macam tu gagal belaka tuan-tuan. Dia tebuk-tebuk bagi CJ hafiz. Kenapa jadi macam tu? Kerana hidup itu makin sukar. Nak jadi orang baik cukup sukar. Jadi oleh kerana zaman yang kita duduk itu makin menekan, tapi kita perlu jadi orang Muslim yang baik, kerana dengan adanya kita kiamat lambat lagi. Melainkan kita menyerah kalah, kita mahu jadi orang jahat, masa tu kiamatlah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, kita mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk melambatkan kiamat itu berlaku dengan syarat kita mesti bersikap proaktif, cakna dan berbuat sesuatu. Dan saya tidak minta tuan-tuan buat satu benda besar, kerana sahabat Nabi mereka juga tidak buat benda yang besar pada semua orang. Ada orang buat benda besar seperti Umar, Abu Bakar, Uthman. Tapi yang lain buat benda yang biasa-biasa. Tapi sikap mereka adalah mempunyai sifat kecaknaan yang tinggi, berbuat sesuatu dengan cara yang paling asas, memahami zaman yang ada pada mereka hidup. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kita memahami bahawa asas untuk memahami zaman itu ada 3, iaitu kepercayaan kita, sikap kita dan cara kita berfikir, maka marilah kita lihat zaman yang kita ada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita berada di dalam satu zaman yang saya tak tahulah berapa kali buruknya zaman kita ini. Kalau berdasarkan kepada hadis Nabi memperlihatkan kepada kita, makin bertambahnya bilangan kurun ataupun bilangan abad yang menjarak di antara kita dengan Nabi itu, maka zaman itu dianggap makin buruk. Nabi sebut apa dalam hadisnya, Allahumma salli ala. Nabi kata khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Seolah-olah Nabi mengajar kita menilai zaman itu berdasarkan jarak di antara orang yang hidup dalam zaman itu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, sebaik-baik kurun, sebaik-baik manusia yang hidup pada masa itu ialah orang yang hidup dalam zaman aku. Bermaksud orang yang hidup 100 tahun pertama itu mereka dipanggil sahabat yang jumpa dengan Nabi. Baiklah. Kemudian selepas daripada itu, Nabi kata lepas daripada 100 tahun pertama pergi ke 100 tahun kedua tu kurang sikit baiknya, tapi masih baik, yang dipanggil tabi'in. Kemudian selepas daripada 100 tahun kedua pergi 100 tahun ketiga dipanggil tabi'in. Orang baik juga, tapi darjat baik mereka lebih rendah berbanding dengan yang kedua, dengan yang pertama. Jadi Nabi pun berhenti sekat. Dan kita sekarang jarak dengan Nabi 14 kurun. Bermaksud berapa kali teruk lah kita, tuan-tuan. Oh iya, lagi teruk. Dan kita hidup
zaman sekarang. Dan kita tidak mungkin berdoa dengan mustajab mana pun doa kita untuk melompat pergi duduk ke 300 tahun pertama. Kita hiduplah di zaman kita kerana kita ditakdirkan begitu. Dan kita mesti bersikap sama seperti para sahabat bersikap, iaitu pertama sekali memahami zamannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mari kita mengimbau kenapa Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Dan sepanjang 13 tahun Nabi duduk di Mekah, cerita Nabi ialah untuk para sahabat di Mekah mengenali zamannya. Cerita Nabi duduk di Mekah, dia nak kenal seorang-seorang. Dia kenal seorang-seorang. Sebelum dia jadi Nabi, dia duduk di Mekah 40 tahun, tuan-tuan. Dia kenal siapa Ikrimah, dia kenal siapa Abu Jahal, dia kenal cara orang Mekah berfikir. Dia kenal cara orang Mekah berfikir. Orang Mekah tu kan orang berniaga. Orang berniaga ni, tuan-tuan, apa bahasa orang berniaga? Bahasa orang berniaga satu je, masyur. Itu je bahasa orang berniaga ni, tuan-tuan. Dia tak ada bahasa lain. Dia Cina ke, dia India ke, masyuk dia faham. Ada masyuk dia faham, tak ada masyuk dia tak faham, tuan-tuan. Jadi sebab itu bila Nabi duduk di Mekah, bila Nabi ajak orang Mekah masuk Islam, selalu diajak dengan cara bentuk berniaga. Apa makna cara bentuk berniaga? Apa untung? Apa untung? Cuba baca hadis-hadis Nabi. Tanya ustaz yang mengajar sirah. Nabi cakap macam mana dengan orang Mekah? Nabi kata, masuklah kamu ke dalam Islam, kamu akan menjadi raja. Untunglah. Maka sebab itu bila baginda SAW buka kota Mekah, sebab dia buka kota Mekah, sebelum itu dia pergi ke Taif, berperang di Taif, dan dia menang besar di Taif. Banyak harta rampasan perang dibawa dari Taif balik ke Mekah. Dia tak bawa ke Madinah. Dia tak bawa ke Madinah sebab dia tahu orang Mekah ialah orang yang masyhur, ya. Maka dia bagi semua harta rampasan dekat orang Mekah. Diam orang Mekah. Bagus. Orang Mekah tu orang berim semuanya, tuan-tuan. Dia bagi je. Tapi orang Madinah tidak macam tu, tuan-tuan. Dia tak bagi kat orang Madinah. Sehingga ada orang Madinah yang merasa terkilat. Dia rasa Muhammad itu sudah kroninya. Kronism pula. Beri ke anak beranak dia. Maka bila sampai ke telinga Nabi, Nabi pergi jumpa orang Madinah. Jangan kamu kata begitu. Kalaulah nak turun daripada bukit ini, setiap kabilah ada jalannya, kata Nabi, aku akan ikut jalan kamu, wahai orang Madinah. Aku bukan nak duduk kat Mekah pun. Tapi perangai orang Mekah jenis macam tu. Jenis dia macam tu. Bagi je lah kat dia. Mau nak aku kan nak harta. Orang Madinah kata nak Muhammad. Tak apa je, tak balik. Jadi kenapa Nabi bersikap begitu? Kerana dia faham sangat di sekeliling dia tu siapa, apa orangnya. Maka sebab itulah menjadi tanggungjawab kita memahami zaman kita. Kita ni duduk di zaman mana, tuan-tuan? Ada orang, tuan-tuan, dia hidup di zaman dia tercicir dari zamannya. Dia tak tahu zaman dia zaman apa. Maka orang tadi, tuan-tuan, maka dia proaktif macam mana pun, apa yang dia buat tak menjadi. Apa yang dia buat tak menjadi. Ada satu orang jemaah saya jumpa dekat Masjid Maluri, di Masjid Syafi'i, bukan Masjid Maluri, ya, Masjid Syafi'i dekat Taman Maluri. Dia pergi semayang. Satu hari saya pergi hari Khamis. Betulan hari Khamis itu cuti. Jadi oleh kerana cuti, saya bagi kuliah subuh. Jadi bila pergi kuliah subuh tu, kita pakai baju Melayu. Kita tengok ada seorang tu pakai baju batik. Kita pun bersangka baik, oh dia pegawai kerajaan kot, baik Khamis pakai baju batik. Okey lah. Saya pergi kali kedua, saya kuliah maghrib, dia pakai baju Melayu bersamping, bawa kerih. Mungkin dia nak kahwin kot. Banyak kali saya duk sangka baik kat dia, lama-lama saya dah letih dah nak sangka baik. Maka saya pun tanyalah tu imam, kenapa yang nampak smart plate tu, yang tu
yang tu memang dia kurang puk sangat, tak apa betul. Sebab dia dressing tak kena musim, tuan-tuan. Musim orang pakai baju Melayu, dia bersamping. Mungkin orang gotong royong, dia bertanjuk. Jadi dia panggil orang tak sempat nak ikut sezaman. Jadi orang macam ni, tuan-tuan, bila dia tengok diri dia, dia rasa dia responsif, dia rasa dia proaktif. Tapi proaktif tak kena tepat. Orang buat jamuan raya, dia pakai seluar trek dengan baju singlet mari ni. Betul kan? Jamuan raya, betul lah jamuan raya pula buat malam. Saya difahamkan begitu, pukul 7 sampai pukul 10 sebab urus dia letih nak layan. Betul kan? Buat malam cepat habis tu. Dan jadi nak sebutnya, bila kita nak respon, biarlah kita faham benda tu macam mana. Jadi oleh kerana itu perlu menyenaraikan apakah nilai-nilai yang ada pada zaman sekarang, yang mana nilai itu mungkin dah tak ada pada zaman dahulu, ataupun nilai yang kita duk pegang zaman dulu tu dah tak laku jual, tuan-tuan. Misalnya saya sebut nilai-nilai yang ada pada zaman sekarang. Nilai yang ada pada zaman sekarang dia panggil kegilaan kepenggunaan. Apa panggil cosmobolism, apa nak sebut aku tak pandai ya tuan-tuan. Batu tak lagi England tu. Gila kepenggunaan ini tuan-tuan, sampai ke satu tahap orang berbelanja dia tak tahu kenapa dia belanja. Tak percaya, cuba tuan-tuan balik tengok tudung isteri tuan-tuan. Penuh lubang yang dia beli hanger tudung tu kan, dia ada 12, dia isi penuh dah, tak boleh nak masuk dah. Lepas tu bila kita tanya dia, jom nak pergi, tak ada tudung lagi, tuan-tuan. Punya gila kan. Orang dah tak tahu apa benda. Itu belum tanya orang lelaki kereta dia ada berapa buah, belum tanya tak ada kereta lagi, tuan-tuan. Kayu batang gok, orang jadi satu gila, di mana semua orang gila nak guna, tuan-tuan. Menjadi pengguna yang gila. Jadi bila kita dikena dengan satu penyakit pengguna gila, maka siapa yang akan untung? Pengeluar yang memonopoli. Jadi bermaksud jika kita tak bangkit dari kegilaan ini, kiamatlah kitanya, tuan-tuan. Kiamatlah kita. Jadi untuk menjadikan kita tidak kiamat, kita tahu itu gila. Yang gila ini tak ada zaman Nabi. Tuan-tuan nak cari hadis Nabi, Sahih Bukhari, cari Muslim tentang gila ini, mana ada, tuan-tuan. Benda tu ada sekarang. Dan kita perlu selesai masalah kegilaan kepenggunaan itu, tuan-tuan. Gila penggunaan. Itu satu. Yang kedua, zaman sekarang semua orang berniaga, tuan-tuan. Ya betul, tidak dinafikan baginda SAW itu menggalakkan kita berniaga, dia berniaga. Tapi Nabi berniaga benda yang patut diniagakan. Benda tak diniagakan, dia tak berniaga juga. Sekarang semua orang berniaga. Perdana Menteri berniaga, ustaz pun berniaga. Tak ada benda nak berniaga, jual air, tuan-tuan. Cuma berniaga berlaku, tuan-tuan. Semua berniaga. Dan jadi begitu, tuan-tuan. Kalau dulu tuan-tuan nak panggil ustaz ceramah, bajet ustaz ceramah adalah kot. Kalau macam saya ni 200, betul kan? Panggil yang tu sikit 300. Sekarang tuan-tuan kalau panggil yang masuk TV tu tuan-tuan 5,000, tuan-tuan. Mana ada pendakwah yang ada setiausaha kena telefon dia dulu, negotiate berapa rega, tuan-tuan. Itu dah sampai satu nilai yang tak reti dah nak ulas, tuan-tuan. Nak buat macam mana tak tahu. Ada masjid defisit duit masjid. Kenapa kuliah banyak sangat? Ada satu masjid tu ada 6 kuliah sehari, tuan-tuan. Kuliah subuh, kuliah pukul 10, kuliah zuhur, kuliah pukul 3, kuliah maghrib, kuliah isyak, lepas isyak kuliah lagi, tuan-tuan. Tapi orang situ miskin juga, tuan-tuan. Buang sampah merata, ustaz ajar gapo tak tahu. Vandalism lagi teruk, kepala paik tukar tiap-tiap minggu, tuan-tuan. Belah-belah dia berok, dia teranjang kepala paik, tak tahu. Jadi mana tak kena, tuan-tuan. Ada nilai yang tak kena, tuan-tuan, dekat situ. Ada benda yang tak kena kat situ, tuan. Jadi sebab itu, tuan-tuan, bila kita bercakap tentang zaman kita, kita perlu senarai. Zaman kita ni zaman apa? Dan kalau kita nak cari dengan Nabi, tak ada zaman Nabi benda yang ada kat zaman kita. Kita lah kena selesaikan sendiri. Zaman kita pula dia panggil zaman kejituan, tepat. Kalau dulu tuan-tuan ngaji fiqh dengan mana-mana ustaz ajar tuan-tuan mengukur satu benda dengan lebih kurang. Atau lebih kurang. Satu benda itu dikira begitu berdasarkan hasta. Hasta ni lebih kurang, tuan-tuan. Kalau hasta saya panjang ni,
Kalau ambil hasta Zainal Zain panjang lagi tuan-tuan kan. Saya ni pendek, jadi pendek lah hasta saya. Misalnya tuan-tuan dengar hadis Nabi sebut ada seorang itu dia berbuat amalan baik seolah-olah dia dengan syurga itu sehasta. Jadi bermaksud nilai yang dipakai pada zaman Nabi lebih kurang lah hasta tu. Dia tak sebut hasta siapa, dia sebut satu hasta. Jadi ada hasta pendek, ada satu hasta panjang. Jadi kita boleh terima dan orang boleh bina tamadun zaman dulu dengan ukuran yang lebih kurang. Sekarang jangan tuan-tuan, orang ukur dengan nanometer, bukan meter, bukan milimeter, bukan sentimeter, nanometer tuan-tuan. Maka sebab itu kita lihat orang bukan Islam, mereka berniaga, mereka boleh mengeluarkan produk satu saiz. Orang Islam tak sama saiz dia tuan-tuan. Tak percaya cuba pergi makan Sungai Pencala tu, dekat roti canai sedap tu, duduk 5 orang minta roti yang sama, mari tak sama saiz, bayar sama tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang Islam dah tertinggal zamannya, dia tertinggal zaman. Kita beli kereta Continental yang dibuat oleh orang kafir, jitu sangat. Kita keluar duit 200,000, kita tutup kereta ni bunyi klub, sedap bunyi. Yang sana pun klub, tapi beli kereta orang Islam buat gang tu tak tutup lagi, tarik kebom baru tutup tuan-tuan. Sedangkan jurutera dia ngaji England, ngaji di Jerman, satu kelas aja dengan hak buat bisnis. Kenapa jadi gitu tuan-tuan? Kenapa jadi gitu? Jadi sebenarnya tuan-tuan, zaman yang kita hidup ini beza sangat dengan zaman orang dulu. Maka orang dulu berjaya kerana mereka kenal zaman mereka dan mereka responsif dengan zaman mereka. Yang berlaku sekarang, kita sendiri pun tak kenal zaman kita, maka apatah lagi nak respon, lagi teruk tak kena respon tepat kau tak kena pula, lagi lah tak kena tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kesilapan kita bukan pada agama kita, bukan agama kita agama yang betul. Kesilapan kita bukan pada Quran kita, Quran yang betul. Tapi kesilapan kita ialah kita tak tahu zaman kita ni zaman apa. Saya tak tahu zaman kita zaman apa. Saya ada tulis dekat Facebook saya tuan-tuan. Dalam teori pendidikan dia ada 11 teori. Antara teori yang saya belajar dia panggil pembiasaan. Di mana teori itu mengatakan apabila seseorang itu dibiasakan dengan suatu perbuatan, maka dia akan menjadi habit, dan bila dia ada habit maka dia pun kekalah begitu ya, buat begitu. Maka datanglah dengan pengulangan sembahyang fardu, buat ulang-ulang. Di mana teori itu mengatakan bila dah lama kita buat, kita pun akan jadi biasa. Jadi kita percayalah masa belajar dulu, tapi bila kita dah tengok orang di masjid ni, saya bengong dengan teori itu tuan-tuan. Di mana saya tengok polis dia kerja 28 tahun pakai smart je. Askar kalau pergi mendek tu kan tuan-tuan, kemain segok dia pakai. Mana ada pakai serebeh bawa senapan, tak ada, dia pakai smart je. Tapi bila penceng serebeh selalu tuan-tuan. Duk mana smart dia tuan-tuan? Kita pun pening dulu. Boleh je smart masa tu, tapi mari masjid je. Mungkin dia belajar kat masjid serebeh itulah takwa agaknya kot, serebeh itu takwa agaknya. Tak tahu mana tak kena. Jadi itu yang menjadikan benda-benda yang kita belajar tu kita ukur jadi. Mungkin orang kata Allah ustaz bercakap benda remeh-temeh. Bukan soal remeh-temeh, dia sikap. Dia sikap. Dia bercakap tentang sikap. Bila tuan-tuan pergi ke Amerika, tuan-tuan pergi ke England, saya yakin sangat bila tuan-tuan pergi ke England, bila tuan-tuan makan aiskrim ke coklat, sampah tu tuan-tuan buh dalam poket. Jaga tu kat England, negara kafir. Tapi mari sini makan nasi jamuan raya, pinggan pun tak angkat budak letak siapa, tinggal situ siapa nak bawa. Kenapa bila mari masjid je jadi gitu tuan-tuan? Masjid tak kena ajar agaknya kot. Tak tahulah apa benda yang berlaku. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, benda-benda seperti itu nampak remeh, tetapi dia menggambarkan sikap kita, bagaimana mendepani, bagaimana dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah
Kalaulah buku yang saya baca dan saya kuliahkan pada tuan-tuan ini boleh dikongsi, saya boleh beri sebab dia tulis dalam bahasa Arab je. Kalau dia tulis dalam bahasa Inggeris cukup baik. Sepanjang raya hari tu saya baca 6 buah buku yang ditulis oleh ulama ini yang menyebut bahawa kita pada hari ini bukan kurang pada agama, tetapi kurangnya ialah kita tidak kenal zaman kita. Setelah kita tak kenal zaman kita, kita tak tahu nak respon apa. Kita tak tahu nak respon apa. Kita jadi macam tunggu kayu, nak buat apa pun tak tahu. Kadang-kadang tuan-tuan bila sibuk pasal 1MDB, ramai orang duk sindir ustaz. Apalah ustaz buat, apalah ustaz buat. Saya jawab dekat dia orang, bukan kita tak nak buat apa-apa, saya pun tak faham-faham sampai sekarang, tuan-tuan. Jadi bila tak faham nak respon kan, bingung, tuan-tuan. Dan saya yakin sebahagian yang respon saja tu dia pun tak faham juga. Jadi sama-sama tak faham, dia bingung gitu. Jadi kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dia kata dia tak faham juga. Jadi kalau dia pun tak faham, saya lagi dia tak faham. Jadi nak berisbahnya, kita hidup dalam satu zaman kita bingung begitu, maka kita tak boleh nak buat apa. Mungkin oleh kerana sikap begitulah ada sebahagian kita mengambil sikap, aku dah pencing lantak engkau lah, aku nak ibadat sementara malaikat maut mari. Jadi kalaulah semua kita bersikap sedemikian, tuan-tuan, maka betul lah disebut tunggulah kiamat. Jadi sebab itu tuan-tuan akan dengar ustaz ceramah tanda kiamat tu, tuan-tuan bergerung-gerung bukan nak mari dah. Saya tak nak dengar ceramah macam tu. Saya nak tengok ceramah kiamat itu cerita Allah, kiamatnya itu cerita Allah. Tapi yang kita selagi belum berlaku betul-betul depan mata, selagi itulah kita berbuat sesuatu. Jadi apa yang nak dibuat, insya-Allah kita sebut dalam kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.